salah satu daripada keagungan semasa berlakunya peristiwa Mi'raj ini adalah tatkala Nabi SAW dapat memandang dan melihat Allah Ta'ala dengan mata kepalanya sendiri. Dan rupanya perkara itu boleh juga dikecapi oleh kita. Iaitu kita akan dapat memandang Allah juga semasa di surga nanti. Cuma kualiti orang yang nak nampak atau dapat melihat Allah ini bergantung kepada martabat keimanan dia juga. Ada orang yang mungkin melihat Allah tapi sebulan sekali. Ada yang seminggu sekali. Ada yang hari-hari. Maka kalau nak hari-hari dapat melihat Allah, kata para ulama, ada beberapa perkara-perkara yang mesti kita jadikan rutin kita. Tadi kita sebut yang pertama, dan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Aluka fahm wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, serta ilham para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan taqwa, cantikkan kami dengan afiyah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati para pegawai, Barisan Alali Jawatan Kuasa dan sukarelawan Masjid Diraja Tengku Empuan Jemaah Bukit Jelutong. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini dan seterusnya dapat kembali bertatap muka setelah kali terakhir bertemu kira-kira 119 hari yang lalu. Kita bertemu pada hari Sabtu 15 Oktober tahun 2022 membincangkan satu tajuk yang saya percaya sudah tak ingatlah tuan-tuan tajuk itu, iaitu ada apa pada bulan Rabiul Awal. Malam ini insya-Allah kita akan menelusuri terowong sirah, menjejak sejarah bagaimana keagungan Isra' wal Mi'raj. Hadirin hadirat sekalian, seperti yang kita maklum, Isra' wal Mi'raj adalah suatu peristiwa luar biasa yang tidak disepakati oleh ulama bila ianya berlaku. Tidak ada ketentuan yang pasti. Imam Tabari ada pandangan dia, Imam Nawawi ada pandangan dia, Imam Qurtubi ada pandangan dia. Bahkan kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, lebih pada 10 pendapat di kalangan ulama bila ianya berlaku. Ada yang kata bukannya berlaku pada bulan Rejab tapi Ramadan, ada yang kata bulan Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Tahun bila pun diperselisihkan. Kata Imam Tabari ianya berlaku sejurus Nabi dilantik menjadi Nabi. Kata Qurtubi berlaku 5 tahun selepas pelantikan baginda Nabi sebagai Nabi. Cuma umumnya kita menyambut atau mengingati peristiwa Isra' Mi'raj pada 27 Rejab dan ianya kita yakin berlaku tahun ke-10 kenabian. Berlepas diri kita daripada membahaskan bila, kerana apa yang kita boleh confirm, peristiwa ini direkodkan dalam Al-Quran secara jelas. Surah Al-Isra' ayat pertama menceritakan tentang peristiwa Isra' dan peristiwa Mi'raj, iaitu naiknya Nabi sampai ke Hadratul Qudus menghadap Allah Ta'ala, direkodkan di dalam surah An-Najmi ayat 13 sampai 18.
Dan dari sudut hadis juga 16 orang sahabat Nabi meriwayatkan hadis ini daripada jalur yang pelbagai. Anas bin Malik ada versi dia, Abu Zar ada versi dia, Ibn Abbas, Jabir, Abu Hurairah dan ramai lagi. Maka kewujudan peristiwa Isra' wal Mi'raj, no doubt about it. Tidak ada keraguan langsung tentang peristiwa ini. Cuma kalau kita nak bahagikan fasa kejadian Isra' Mi'raj, kita pecahkan kepada 3. Iaitu fasa sebelum Isra' Mi'raj, semasa Isra' Mi'raj dan selepas Isra' Mi'raj. Dalam konteks perbahasan kita malam ini, ingin saya fokus kepada peristiwa yang berlaku semasa Isra' Mi'raj. Sudah pasti ramai di kalangan asatizah dan penceramah yang membahaskan peristiwa-peristiwa sebelum Isra' Mi'raj. Tahun kesedihan, Year of Sorrow dan macam-macam lagi. Ataupun pasca peristiwa Isra' Mi'raj, penolakan orang-orang Quraisy terhadap kisah ini, peranan Abu Jahal melakukan character assassination kepada Nabi dan pelbagai lagi. Maka untuk kita nak malam ni mengkecilkan skop, saya ingin bawakan pada malam ini, salah satu daripada keagungan Isra' Mi'raj adalah apabila Nabi SAW mendapat nikmat bertemu sendiri melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini kita akan bahaskan daripada sudut perbahasan para ulama. Berdasarkan riwayat, ketika Nabi Mi'raj, iaitu Nabi naik ke Hadratul Qudus menghadap dengan Allah, pertama baginda telah didatangkan satu Mi'raj. Mi'raj ini satu tangga yang begitu indah daripada surga. Dan Nabi berserta dengan Jibril, dia naik ke atas tangga pertama. Begitu proses terusnya satu persatu tangga, kita dah biasa mendengar riwayat ini. Sampailah ke tangga yang ke-10, baginda Nabi telah sampai ke Hadratul Qudus dan juga Hadratul Rabbul Arbab. Dan ketika itulah baginda dapat menyaksikan Allah dengan mata kepalanya. Lantas baginda Nabi telah sujud. Ini sabit dengan hadis kata Nabi SAW, dalam kata Anas bin Malik dalam satu riwayat, hatta jaa bihi sidratal muntaha wadanal jabbaru tabaraka wa ta'ala fatadalla hatta kana minhu qaba qausaini au adna. Maka diceritakan oleh Anas ketika Nabi dihantar sampai ke Sidratul Muntaha, Allah yang Maha Perkasa tabaraka wa ta'ala telah mendekat pada Nabi. Sehingga Allah menjadi dekat dengan baginda sampai-sampai jarak Nabi dengan Allah jaraknya 2 hujung busur panah. Ataupun lebih dekat lagi. Ini hadis riwayat Bukhari direkodkan dalam kitab At-Tauhid. Anak panah berapa panjang sangat? Kalau anak panah moden sekarang panjang antara 55 sampai 55 sampai 75 cm. Lebih kurang dalam 22 30 inci. Jadi 2 panah begitu dekat sekali. Maka di sini timbul perbahasan para ulama, apakah benar-benar Nabi Muhammad SAW dapat melihat Allah? Ini perbahasannya menarik. Ada 4 pendapat ulama. Pertama sekali, sebahagian pendapat mengatakan Nabi tidak melihat Allah dengan mata lendir. Kita panggil bahasa kitab kuning mata lendir. Tetapi mereka berpendapat Nabi melihat Allah dengan hati. Terdapat satu hadis yang mendukung pendapat ini. Namun setelah dibuat semakan di kalangan ulama hadis, hadisnya lemah ataupun daif kerana statusnya hadis mursal. Hadis ini datangnya daripada seorang tabi'in, iaitu Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Dia bercerita bagaimana Nabi SAW pernah ditanya, adakah Tuan pernah melihat Allah? Maka Nabi pun menjawab, ra'aituhu bi fuadi walam arahu bi aini. Nabi jawab, saya melihat Allah dengan mata hati dan saya tidak melihat dengan mata kepala saya. Ini ada direkodkan oleh At-Tabari dan juga Ibnu Abi Hatim. Ada satu riwayat yang lain, keterangan daripada Ibnu Abbas. Menurut salah satu daripada riwayat Abu Aliyah, anna Nabi SAW ra'a rabbuhu bifuadihi marrataini. Nabi melihat Allah dengan hatinya 2 kali. Ini hadis direkodkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Jadi ini pendapat pertama. Nabi memandang dengan hati.
Macam kita pun kalau tuan-tuan di sini, boleh tak nampak Kaabah sekarang? Boleh? Adakah melihat dengan mata? Tak. Pejam saja mata, terus nampak Kaabah. Itulah pandangan yang pertama ini. Mana tuan-tuan pun dah isra' jugalah daripada masjid ke Masjidil Haram di Mekah, pejam mata terus nampak lah. Jangankan Kaabah, dengan Sofwah Tower pun tuan-tuan boleh nampak. Jaga polis tu pun boleh nampak. Detail sekali kita boleh nampak dengan mata hati kita. Ini satu pendapat dan kita raih pendapat ini. Ada pendapat yang kedua pula di kalangan agamawan yang menafikan bahawa Nabi telah melihat Allah. Menolak terus. Yang paling terkenal berpendapat sebegini adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Berdasarkan riwayat daripada Masruq radhiyallahu anhu, yang mana Masruq pernah tanya kepada Sayyidatina Aisyah, "Ya ummatah, hal ra'a Muhammadun rabbahu?" Wahai ibunda, adakah benar Nabi pernah tengok Allah? Apa respon daripada Aisyah? Laqad qaffa sya'ri mimma qulta. Meremang bulu roma aku bila kau tanya soalan ini, kata Aisyah. Aina anta min salas man haddatsaka hunna faqad kadzaba. Kata Aisyah, ada 3 perkara yang barang siapa beritahu cerita ni kepada engkau, itu pembohong. 3 benda ni kalau kau dengar orang cerita, orang tu bohong. Pertama, man haddatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzaba. Kalau kau dengar ada orang beritahu pada engkau Nabi pernah tengok Allah, orang tu berdusta. 1. Yang kedua, man haddatsaka annahu ya'lam ma fi ghadin faqad kadzaba. Siapa yang beritahu kepada engkau Nabi tahu apa akan berlaku hari esok, maka orang tu juga berdusta. Mana Nabi boleh meramalkan sesuatu, berdusta, kata Aisyah. Yang ketiga, man haddatsaka annahu katama faqad kadzaba. Siapa yang beritahu kepada engkau bahawa konon Nabi itu menyimpan sesuatu, menyembunyikan sesuatu, dia juga berdusta. Man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama al-firyata 'ala Allah. Barang siapa yang yakin bahawa Muhammad pernah melihat Tuhannya, bererti dia telah membuat dusta yang besar atas nama Allah. Ini hadis Bukhari, Muslim dan At-Tirmizi. Dan ini ramai yang pendapat ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan hadis daripada Abu Dzar. Beliau pernah bertanya kepada Nabi, adakah Nabi melihat Allah ketika Isra' Mi'raj? Nabi menjawab, nurun anna arahu. Ada cahaya, kata Nabi. Bagaimana aku melihatnya itu adalah cahaya. Dalam riwayat yang lain, bila Nabi ditanya tentang melihat Allah, Nabi jawab, ra'aitu nura. Yang aku lihat adalah cahaya. Ini hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan juga Ahmad. Ini pendapat yang kedua. Dan saya percaya tuan-tuan yang rajin merayap dalam YouTube, banyak jumpa ustaz-ustaz yang mengatakan, mana mungkin Nabi melihat Allah. Aisyah isterinya sendiri, bla 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 bla. Ini pendapat. Ada juga pendapat yang ketiga, dia panggil tawakuf. Apa mana tawakuf? No comment. No comment. Di antara yang berpandangan tawakuf adalah Sa'id bin Jubair. Ini ulama tabi'in, murid kepada Ibnu Abbas. Kata Sa'id bin Jubair, la aqulu ra'ahu wa la lam yarah. Saya tidak berpandangan Nabi melihat Allah dan saya juga tidak berpandangan Nabi tidak melihat Allah. No comment. Kata Qadhi Iyad, Qadhi Iyad ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Wa waqafa ba'du masyaikhina fi hadha wa qala laisa alaihi dalilun wadih walakinnahu jaizun an yakun. Beberapa guru kami tidak mengambil sikap di dalam perselisihan ini. Mereka mengatakan tidak ada dalil yang tegas dalam perkara ini meskipun secara logik perkara itu mungkin berlaku. Jadi ada di kalangan para ulama yang mengambil sikap no comment. Kalau ditanya Nabi tengok Allah ataupun tidak, mereka kata no comment. Tapi pendapat yang keempat, yang ini pendapat kita di dalam aliran ahli sunnah wal jamaah.
Iaitu pendapat majoriti ulama ahli sunnah meyakini bahawa Nabi SAW melihat Allah. Full stop. Dan ini bersandarkan kepada huraian berdasarkan dalil. Kata para ulama, kana niza'u baina sahabati fi anna Muhammadan hal ra'a rabbuhu lailatul mi'raj. Perselisihan yang berlaku di kalangan sahabat peringkat awalnya tentang apakah Nabi benar-benar melihat Allah pada malam Isra wal Mi'raj. Fakana Ibnu Abbas wa aktsara ulama sunnati yaqulu inna Muhammadan ra'a rabbuhu lailatul Mi'raj. Ibnu Abbas dan majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahawa Nabi melihat Tuhannya ketika Isra Mi'raj. Wa kanat Aisyatu wa ta'ifatun ma'aha tunkiru zalika. Adapun Aisyah dan beberapa tokoh yang sealiran dengannya, mereka menolak pemahaman ini. Ada 3 dalil yang digunakan. Pertama, keterangan daripada Ibnu Abbas berdasarkan firman Allah dalam surah An-Najm. Tuan-tuan, kalau disiplin pengajian Islam, kalau jumpa nama Ibnu Abbas ada lokus tandai yang tinggi di dalam memberi pendapat tentang hukum hakam dan juga tafsir. Sebab ini Ibnu Abbas, dia ni anak kepada Abbas. Abbas ini pak saudara Nabi. Dia ni sepupu Nabi. Muda lagi. Ketika Nabi wafat, umurnya baru 13 tahun. Tapi dia antara top 5 ranking penghafal hadis terbanyak. Walaupun dia baru budak lagi. Dan kata Umar Al-Khattab, walaupun Abdullah bin Abbas ni muda daripada kami, tapi ilmu dia di kalangan kami yang dah tua ni nak challenge 1/10 pun tak boleh. Dia begitu faqih sekali sebab dia didoakan oleh Nabi. Allahumma faqihu fid din wa alim ta'wil. Itu doa Nabi kepada Ibnu Abbas masa dia baby lagi. Ibn Abbas ni dia ada lokus tandai lah. Ibn Abbas ketika mentakwilkan firman Allah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, dan demi sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal sekali lagi. Maka kata Ibnu Abbas, ra'a rabbahu fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Baginda telah melihat Tuhannya dan mendekat, sehingga jaraknya seperti 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Hadis riwayat At-Tirmizi. 1. Yang kedua daripada Qatadah, bahawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia ada menyebut ra'a Muhammadun rabbahu. Nabi telah melihat Tuhannya dengan mata. Ini riwayat Ibnu Abi Asim dan juga Ibnu Khuzaimah. Walaupun ada sebahagian daripada ulama menilaikan hadis ini adalah lemah, tetapi dia juga menjadi pegangan kepada para ulama yang mengatakan Nabi melihat dengan matanya. Begitu juga ada dalil keterangan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika dia ditanya oleh Marwan bin Hakam, adakah Nabi dulu melihat Tuhannya? Maka Abu Hurairah jawab, ya, dia telah melihat Tuhannya. Ini Abu Hurairah juga mempunyai lokus tandai yang tinggi di dalam hadis. Berlepas diri kita daripada memeningkan kepala dengan perbahasan Nabi tengok ataupun tidak, kita di Selangor Darul Ihsan, manhaj kita ahli sunnah wal jemaah. Maka ahli sunnah wal jemaah berpegang Nabi melihat Tuhannya. Full stop. Selesai masalah, tuan-tuan balik tidur lela. Jangan pening-pening. Kamu buka YouTube lagi, oh ni memang perbahasan itu ada. Tapi kita pegang saja kepada jumhur mengatakan Nabi melihat Tuhannya. Dan tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, melihat Allah ini nikmat yang sangat besar. Dan ini jarang diangkat ke permukaan kisah bagaimana nikmat melihat Allah ini adalah nikmat teragung peristiwa Isra Mi'raj. Selain daripada cerita Nabi dapat perintah solat, itu pun agung. Tapi melihat Allah itu nikmat besar. Bahkan nanti kita di surga, nikmat paling besar di surga adalah melihat Allah. Nih, kita nanti semua ahli surga. Surga, bidadari kita ndak. Nasi ayam kita ndak. Buah-buahan tak bermusim kita ndak. Tapi nikmat paling besar di surga adalah melihat Allah.
Sebab itu Imam Qurtubi dibuat satu bab di dalam kitab At-Tazkirah dia, ru'yatu ahlul jannati lillahi ta'ala ahabbu ilaihim mimma hum fihi wa aqarru li'ayunihim. Bagi penduduk surga, melihat Allah itu adalah perkara yang paling didambakan berbanding dengan apa juga nikmat lain yang mereka perolehi. Melihat Allah ni hebat tuan-tuan, bukan satu benda kecil. Ada satu riwayat kata Suhaib, iza dakhala ahlul jannatil jannata qal yaqulullah tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum. Nabi cerita apabila penghuni syurga dimasukkan ke dalam syurga, mana kita nantilah bila masuk dalam syurga, kita akan macam-macam nikmat lah kita dapat rasakan di syurga. Nanti Allah akan tanya lagi kepada kita, turiduna syai'an azidukum, kamu semua ni ada tak nak nikmat apa-apa lagi? Apa lagi yang aku boleh tambah? Fayaqulun, maka jawab ahli syurga, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar. Wahai Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Maknanya kan kita nanti, tuan-tuan lah orang baik-baik, muka tuan-tuan putih. Sebab Nabi kan kenal umatnya berdasarkan cahaya pada wajah. Jadi kita berkata, ya Allah, engkau sesungguhnya telah memutihkan wujuhana, wajah-wajah kami. Kemudian engkau juga telah memasukkan kami dalam surga. Engkau juga telah watunajjina minan nar, selamatkan kami daripada neraka. Apa lagi nikmat? Cukuplah 3 tu ya Allah, cukuplah. Tak ada ini pun dah tak cukup nak syukur dah. Kata orang Pantai Timur, tak cekak nak syukur dah. Hak ada ni pun tak sempat nak syukur. Maka Nabi cerita, fayakshiful hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim min nazar ila rabbihim azza wa jalla. Ketika itu Allah menyingkapkan hijab ataupun tabir ataupun partitionnya. Tidaklah mereka diberikan sesuatu yang lebih mereka suka di masa itu, melainkan penglihatan kepada Rabbu Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Kita nanti dalam surga, bila Allah buka partition, buka tabir, tak apalah bentuk, mungkin bentuk langsir ke blind ke apa, kita tak tahu. Bila kita melihat saja Allah Ta'ala, Allahu Akbar, ini nikmat terbesar. Dan nikmat inilah yang dikecapi oleh Nabi SAW ketika peristiwa Mi'raj. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi pernah membaca satu ayat. Tala Rasulullah SAW al-ayah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, iaitu bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang baik untuk mereka dan ada ziyadah, ada ekstra. Ini dalam surah Yunus ayat ke-26. Kata ulama tafsir, az-ziyadah bermakna an-nazar ila wajhillah ta'ala. Yang dimaksudkan sebagai az-ziyadah, bonus itu adalah dapat melihat wajah Allah. Kita dapat tengok wajah Allah. Kemudian ada riwayat menyebutkan waqala idza dakhala ahlul jannati jannata wa ahlun narun nar nada munadin ya ahlal jannah inna lakum indallahi mau'ida yuridu an yunjizakumuh. Nabi cerita bila penduduk surga dah masuk surga, penduduk neraka dah duduk di neraka, maka akan ada satu announcement dibuat. Wahai penduduk surga, sesungguhnya kamu ada apa-apa yang telah dijanjikan Allah yang Allah nak penuhkan pada kamu. Maka orang-orang di surga menjawab, wa ma huwa, gapo tu? Benda lagi, padanlah ni. Alam yusakilillahu mawazinana wa yubayyid wujuhana wa yudkhilnal jannata wa yunjina minan nar. Cukuplah apa yang Allah beri ni. Allah putihkan wajah kami, masukkan ke surga, selamatkan kami dari neraka, beratkan timbangan kami, apa lagi yang kami nak? Maka Nabi cerita, fayakshiful hijab fayanzuruna ilaihi fawallahi ma a'tahumullahu syai'an ahabba ilaihi minan nazar ilaihim wala aqarra li'ayunihim.
Demi Allah, ketika itulah Allah akan bukakan hijab untuk mereka. Ahli syurga dapat melihat wajah Allah dan tidak ada satu pun nikmat yang lebih mereka cintai tatkala mereka melihat wajah Allah. Sebab itu tuan-tuan, nikmat melihat Allah ataupun ru'yatullah di surga ini mesti jadi matlamat kita. Mesti jadi objektif kita. Ru'yah dalam bahasa Arab maknanya an-nazar bil aini ataupun bil qalbi. Kita melihat Allah itu dengan mata ataupun mata hati. Dan para ulama ahli sunnah wal jamaah telah bersepakat bahawa melihat Allah adalah sesuatu yang tidak mustahil dari sudut akal dan kita terima cerita-ceritanya melalui dalil-dalil yang jelas. Cuma adalah pandangan sebahagian daripada golongan Mu'tazilah, Khawarij, Jahmiyah dan juga Murji'ah. Dan mereka mengatakan bahawa mana mungkin kita melihat Allah di surga. Tapi pendapat ini tidak digunakan oleh kita aliran ahli sunnah wal jamaah. Sebab dalil-dalil melihat Allah itu jelas. Kalau kita rujuk dalam Quran, Allah Ta'ala menyebut wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Pada hari kiamat, muka orang beriman itu berseri-seri ketika mereka melihat Tuhannya. Surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Begitu juga dalam ayat lain. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Jangan lagi berlaku demikian kalau tidak mereka pada hari itu terdinding dari melihat Tuhan mereka. Surah Mutaffifin ayat yang ke-15. Artinya kita boleh melihat Allah. Begitu juga dalam hadis-hadis. Kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kunna julusan 'inda Nabi idz nazara ila al-qamar lailatul badri. Pernah satu ketika kami duduk bersama Nabi waktu malam ketika bulan mengambang penuh. Bulan sedang mengambang. Kemudian Nabi pun bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi. Kamu nanti, kata Nabi, akan melihat Tuhan kamu seperti mana kamu melihat bulan ini. Dan kamu tak akan ada masalah untuk melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga kata Abdullah bin Umar, ta'allamu annahu la yara ahadum minkum rabbahu hatta yamut. Ketahuilah bahawa tidak ada seorang pun dari kamu yang akan melihat Tuhannya sehinggalah dia meninggal dulu. Mana lepas meninggal akan melihat Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan nikmat melihat Allah ni adalah selazat-lazat nikmat. Sebesar-besar kelazatan al-lazatul kubra yang akan menyebabkan kita ahli surga lupa kepada nikmat-nikmat yang lain. Sebab itulah para ulama menyeru kepada seluruh muslimin muslimat untuk menjadikan nikmat melihat Allah sebagai dorongan utama nak masuk surga. Jadi kita tukar kita punya objektif sekarang ni, misi dan visi kita. Masuk surga bukan sebab nak bidadari ke, nak duduk katil empuk ke, nak makan buah kurma ke, bukan. Jadikan misi kita baru masuk surga sebab nak menengok Allah. Amdalah rupa Allah ni ya, yang kita sembah siang malam pagi petang, berdoa menangis-nangis, tak tahu benda rupa. Jadikan matlamat melihat Allah sebagai matlamat kita next lepas pada ini. Dan Nabi pernah menengok Allah di dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Cuma kalau nak dibahaskan, kita ini mampukah nak melihat Allah? Sebab bukan semua orang boleh melihat Allah di surga. Peluang untuk melihat Allah ini bergantung pada kualiti kita. Kalau kita jenis cak ayam, tak dapat. Dia mesti ada kualiti dia. Sebab itu disebutkan tanzuru ila rabbiha ala hasabi maratibihim minhum man yanzuruhu kullu yaum bukratan wa ashiya wa minhum man yanzuruhu kullu jum'atin marratan wahidah. Kata ulama, ahli surga esok akan melihat Tuhan dia ala hasabi maratibihim, mengikut dia punya grade dia. Macam kerja-kerjaan juga, ada grade jugalah. Macam telur, ada grade juga.
Ahli surga ni pun ada grade-grade dia. Jadi kata ulama, ada antara mereka yang dapat melihat Allah setiap hari. Mereka boleh melihat Allah itu bukratan wa asyia, pagi petang boleh tengok Allah Ta'ala. Tapi ada juga di kalangan mereka yang hanya boleh melihat Allah seminggu sekali saja. Hari Jumaat saja dia boleh jumpa. Mana mungkin ketika pasal tani ke pasal malam, agaknya lah masa itu je boleh jumpa. Tapi ada orang yang boleh jumpa hari-hari. Ini huraiannya panjang. Kitab Taisirul Karimur Rahmah ada disebutkan. Ada orang sebulan sekali, ada orang setiap hari itu. Jadi untuk menjadikan kualiti kita ni meningkat, grade kita naik sampai boleh tengok Allah tiap-tiap hari, maka ulama telah kaji hadis, kaji Quran, rupanya ada beberapa amalan. Ada amalan susah, ada amalan yang simple, yang kalau kita buat, insya-Allah kita boleh melihat Allah lebih banyak berbanding orang lain. Apakah amalan-amalan tersebut? Pertama sekali, jangan duakan Allah. Dan mesti banyakkan amalan soleh. Amalan soleh ini bukan amalan sembahyang isyak, maghrib, subuh. Itu amalan wajib. Amalan soleh ini amalan sunat. Jadi kalau nak lihat Allah hari-hari, amalan sunat kena banyak. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap dapat berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah dia banyak beramal soleh. Jangan sekutukan Allah dalam beribadat kepadanya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Apa makna tidak menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam ibadat? Tidak melakukan ibadat kerana makhluk. Macam contoh, ada orang dia semayang di masjid, bagus. Tapi dia semayang sebab dia memang dibayar gaji untuk jadi imam, contoh. Jadi dia datanglah semayang. Kalau hari dia tak bertugas, dia tak datang. Ni contoh, bukan masjid sini, masjid tempat lain. Artinya hari bukan tugasan dia, nak datang buat apa? Artinya dia datang kerana tugasan dia, gaji dia. Dia imam, grade S41, datanglah. Macam tuan-tuan kan datang memang kerana Allah, bukan kerana jawatan tuan-tuan grade imam S41. Tak, memang lillahi ta'ala betul. Jadi niat kena mesti mau jaga. Ada orang dia semayang sebab balik kampung rumah pak mentua, takkan tak semayang, jatuhlah standard. Pak mentua tanah banyak, jadi rajinlah sikit semayang. Ada orang semayang sebab bodek bos, ada. Dia pejabat semayang di office, semayang soh depan. Bos ada, bos pula kuat semayang. Semayanglah juga. Ada orang semayang sebab isteri beletih kalau tak semayang. Awak ni muka macam ustaz, janggut ada, semayang malas. Aduh serabut, semayang jugalah. Jadi bila semayang bukan kerana Allah, ini tak ada chance lah menengok muka Allah. Allah tak sudi menengok muka dia. Lepas tu mesti banyak amalan soleh. Apakah yang dimaksudkan amalan soleh? Amalan-amalan sunat. Berkenaan amalan sunat ini, saya ingat kita yang dah berumur ni dah kena banyak amalan sunat. Cukup dah zaman muda dulu jelah jaga yang wajib je. Puasa pun Ramadan. Semayang pun semayang 5 waktu. Tapi dah berumur cecah 40 ke atas ni, semayang sunat dah banyak kena buat. Puasa sunat pun banyak kena buat. Apakah contoh amalan sunat ni saya akan terangkan kemudian. Kerana azan isyak sudah pun masuk. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan sambung dan kembali lagi selepas pada ini. Jangan ke mana-mana. Kita kembali menyambung. Syarahan pada malam ini sempena mengenang peristiwa Isra' Mi'raj. Salah satu daripada keagungan semasa berlakunya peristiwa Mi'raj ini adalah tatkala Nabi SAW dapat memandang dan melihat Allah Ta'ala dengan mata kepalanya sendiri. Dan rupanya perkara itu boleh juga dikecapi oleh kita. Iaitu kita akan dapat memandang Allah juga semasa di surga nanti. Cuma kualiti orang yang nak nampak atau dapat melihat Allah ini bergantung kepada martabat keimanan dia juga. Ada orang yang mungkin melihat Allah tapi sebulan sekali. Ada yang seminggu sekali. Ada yang hari-hari.
Maka kalau nak hari-hari dapat melihat Allah, kata para ulama, ada beberapa perkara-perkara yang mesti kita jadikan rutin kita. Tadi kita sebut yang pertama, mesti melakukan ibadah hanya kerana Allah saja. Jangan diduakan amalan itu dengan kerana nak mencari redha makhluk. Tadi kita ambil contoh solat. Tapi yang paling teruk sekali kena ujian amalan ni adalah sedekah. Sedekah paling susah sekali nak dapatkan niat kerana Allah bulat. Sebab kita ada unsur-unsur show off, unsur-unsur sharing dengan orang-orang tahu. Susah sikit nak menjaga keikhlasan berbanding ibadat yang lain. Dan ulama sebut mesti banyakkan amalan-amalan soleh, iaitu amalan sunat. Amalan wajib dalam Islam tidak banyak. Solat fardu, puasa setahun sekali. Yang banyak adalah sunat. Maka orang yang boleh melakukan amalan sunat yang banyak, yang ini yang dapat keistimewaan berbanding orang yang kurang buat amalan sunat. Apa erti amalan sunat? Amalan sunat ini ialah perkara yang buat dapat pahala, kalau tak buat rugi. Jadi itu sunat. Kalau dulu kita pegang, sunat ni amalan yang buat dapat pahala, tak buat tak apa. Itu yang tak pernah buat tu, tak apa manjang. Awak lepas semayang tak baca Quran? Sunat je tak baca. Tak apa, tua-tua pun tak apa lagi. Kita tukar. Sunat adalah buat dapat pahala, tak buat rugi. Artinya lepas semayang tak baca Quran, rugi. Sedekah, sunat. Tak sedekah ke? Tak sedekah. Sunat je, tak sedekah. Tak apa. Jadi tak sedekah sampai sudah. Tapi pegang tak sedekah, rugi. Dia akan jadi semangat nak beribadah. Banyaklah amalan sunat tu. Baca Quran lepas semayang, sunat. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Berzikir panjang lepas semayang. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Berdiri lama dalam semayang. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Apa lagi? Sedekah. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Apa lagi? Poligami. Sunat ukurnya. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Rugilah, itu saja, tak ada apa. Tak berdosa, rugi. Rugi je. Dan benda sunat ni ulama sebut dia mesti continuously. Dia mesti berkesinambungan. Dia tak boleh buat separuh-separuh atau time-time semangat saja. Contoh puasa sunat. Puasa sunat biar konsisten. Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis. Dia ada orang dia tunggu bulan tertentu je lah. Rejab saja disapu. Syaban. Lepas tu Ramadan wajib lah. Syawal. Habis Syawal tak ada puasa lah. Dia tunggu rejab pula esok. Tak boleh lah. Dia mesti berterusan. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, adakah Nabi mengkhususkan hari tertentu je untuk beramal? Rejab saja atau Syaban saja? Jawab Aisyah, la kana amalhu dimatan. Oh tidak, Nabi ni amalannya berkesinambungan. Hadis Bukhari Muslim. Dan kita punya amal ibadah, kalau tak bersambung dengan satu perkara sunat yang lain, something wrong somewhere. Macam contoh tuan-tuan buat satu kebaikan, habis buat, stop. Itu ada benda tak kena. Dia setiap amalan sunat, bila kita buat, dia akan menyambung pula dengan amalan yang lain. Kalau tak sambung, ada benda tak kena. Sawabul hasanati, kata ulama, al-hasanatu ba'daha. Kebaikan itu, dia mesti ada kesinambungan dengan kebaikan lain. Contoh orang balik umrah. Masa di Mekah, hari-hari pergi Masjidil Haram. Tapi balik ke Malaysia, haram pergi masjid. Jadi ada benda tak kena. Macam mana kau di Mekah? Hari-hari semayang. Tahan kencing pun sanggup. Semayang. Semayang dalam masjid bukan semayang sebelah burung merpati. Kalau semayang sebelah burung merpati itu memang pemalas. Semayang dalam. Dia tahan wuduk daripada maghrib sampai isyak. Hebat betul. Tapi balik Malaysia, tak, something wrong. Ayuh banyakkan amalan sunat. Hidup di dunia cuma sementara. Tempat membuat amal ibadah. Kumpul kebaikan, himpunlah pahala. Jangan dileka harta dan maksiat. Siapa suka memegang adat, mulialah sifat dengan kerenah. Siapa rajin ibadat sunat, pahala dapat, iman bertambah. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, amalan mudah untuk kita semua dapat merasa melihat Allah lebih kerap berbanding orang lain. Jagalah semayang asar dan subuh. Jangan semayang lain tak semayang. Tak, ini dua ni pengkhususan dia. Jaga semayang asar dengan subuh. Maghrib tak ada, isyak tak ada. Berdasarkan satu riwayat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia bercerita hadis yang berkenaan
bulan mengambang tadi. Kunna inda Nabi idza nazar ila al-qamar lailatul badr. Kami duduk dengan Nabi ketika bulan sedang mengambang penuh. Kemudian Nabi pun menyebut, amma innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadza la tudamuna wa la tadahuna bihi ru'yatih. Kamu nanti akan melihat Tuhan kamu sebagaimana kamu melihat bulan sekarang ini, dan tidak ada yang akan menghalangi kamu. Kemudian Nabi menyambung, fa inistata'tum an la tughlabu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Summa qala sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kemudian Nabi pun menyebut, kalau kamu mampu, jangan tinggalkan atau jangan kamu lewatkan semayang sebelum terbit matahari dan semayang sebelum terbenam matahari. Maka usahakanlah, kata Nabi. Maknanya semayang subuh dengan semayang asar. Kemudian Nabi pun membacalah surah Qaf ayat 38. Sabbih bihamdi rabbika qabla tul'i syamsi wa qabla ghurubiha. Maka bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kitab Mawaqitus Salah, bab Fadlus Salatil Fajr. Bab kelebihan semayang subuh. Jadi ni yang kedua. Yang ketiga, ulama' pesan, menengok Allah Ta'ala dengan mata lendir kita, banyakkanlah berdoa. Banyakkan berdoa. Nabi pun berdoa. Allahumma inni as'aluka lazzatan nazar ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratan wala fitnatin mudillatin. Ya Allah, aku mohon padamu kenikmatan memandang wajahmu di surga. Rindu sungguh bertemu denganmu tanpa sebarang derita yang membahayakan atau fitnah yang menyesatkan. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Ini doa Nabi. Asalnya doa ini dibaca semasa tahiyat. Tapi kita tak larat membaca tahiyat pun tak habis doa selawat itu Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tak baca, nak baca doa panjang-panjang. Dia kalau ikut panjang doanya. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Ya Allah, dengan ilmu-Mu yang ghaib dan dengan kemahakuasaanmu atas seluruh makhluk-Mu, perpanjangkanlah hidupku. Dan apabila Engkau mengetahui bahawa kehidupan selanjutnya lebih baik pada aku, matikanlah aku dengan segera. Kalau Engkau mengetahui kematian itu lebih baik bagi aku. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku mohon padamu agar aku takut kepada Engkau sama ada dalam keadaan sepi ataupun ketika ramai. Wa as'aluka kalimatal haqqi fi ridha wal ghadab. Aku mohon padamu agar dapat berpegang dengan kalimat yang hak pada waktu aku redha atau ketika marah. Wa as'alukal qasdu fil ghina wal faqr. Aku minta kepadamu supaya aku ni bersederhana sama ada ketika aku kaya ataupun ketika aku miskin. Wa as'aluka na'iman la yanfad. Wa as'alukal qurrata 'ainin la yanqati'. Aku mohon padamu diberi nikmat yang tidak habis. Aku minta padamu akan diberi penyejuk mata yang tidak pernah putus. Wa as'aluka ridha ba'dal qada. Aku mohon padamu dapat redha-Mu setelah datangnya takdirmu. Wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut. Aku mohon padamu kehidupan yang menyenangkan selepas aku meninggal dunia. Wa as'aluka lazzatan nazar ila wajhika wa syauqu ila liqa'ika fi ghairi dharra'i mudiratan wala fitnatan mudillah. Dan Nabi tutup, ya Allah, aku mohon padamu kenikmatan memandang wajah-Mu di surga. Rindu bertemu denganmu tanpa ada derita yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Ini Nabi dia doa. Ada juga versi hadis ini daripada riwayat Imam Ahmad. Yang penting berdoalah supaya dapat melihat Allah. Dan ulama juga memberi amaran. Ada pula golongan yang nanti tak akan dapat memandang wajah Allah. Ini kita khawatirlah masuk dalam golongan ini. Apakah golongan-golongannya? Ini saya ringkas-ringkaskan saja ya untuk kita elakkan diri. Pertama, orang yang menjual janji setianya dengan Allah dengan harga yang tidak seberapa
demi nak mendapat habuan duniawi. Contohnya orang yang sanggup bersumpah palsu misalnya. Dia jual nama Allah, petik nama Allah sebab nak kejar duniawi. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala menyebut, Innal ladhina yashtarawna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Sesungguhnya orang yang mengutamakan untung dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mereka mencabuli sumpah mereka, mereka tidak akan dapat bahagian yang baik di akhirat. Wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak akan bercakap dengan mereka dan tak sudi memandang mereka. Wala yuzakkihim walahum azabun alim. Dan mereka mendapat azab yang tidak terperi sakitnya. Surah Ali Imran ayat 77. Maka apa saja sumpah yang kita sebut atas nama Allah, jangan cabuli sumpah itu. Ni ingat kalau para pemimpin, kau ada yang menonton, tuan-tuan angkat sumpah dalam parlimen, dalam sidang DUN, petik nama Allah. Wallahi lah, watallahi lah, wabillahi lah, pegang Quran macam-macam. Itu bukan harga murah sebut nama Allah itu. Termasuklah kita jadi ahli majlis bandaraya ke, sumpah pegang jawatan ke, simpan rahsia ke, sekali kau petik nama Allah, itu perjanjian dengan Allah. Kalau tipu, Tuhan tak sudi pandang muka kita. Menega pun sama, jangan petik nama Allah. InsyaAllah okey lagi. Wallahi. Oh ini memang kalau makan ni wallahi sihat lalu hilang kecil manis. Jangan petik nama dia. Jangan petik nama dia, benda yang sumpah yang kita tak berani. Orang ada iman tak berani petik nama Allah suka-suka hati. Jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan yang tidak dipandang oleh Allah dan tak dapat memandang Allah adalah para pemerintah yang menjauhkan diri daripada memahami suka duka rakyat. Yang tidak peduli kepada penderitaan rakyat, tidak kesian kepada orang miskin dan tidak menyelami keperitan hidup yang dihadapi oleh orang-orang di bawah. Berdasarkan satu riwayat, Abu Maryam Al-Azadi radhiyallahu anhu, dia bercerita, dia mendengar Nabi pernah bersabda, Man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaballahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang telah diserahkan oleh Allah kepadanya suatu kekuasaan untuk menguruskan pemerintahan manusia ataupun orang Islam, kemudian orang itu menutup dirinya, dia tidak memperhatikan, tidak menunaikan hajat, kepentingan ataupun kesusahan orang yang di bawahnya, maka Allah juga akan menutup dirinya. Allah tidak memperhatikannya, tidak menunaikan hajatnya, kepentingan dan kesusahan orang itu pada hari kiamat. Ini hadis riwayat Abu Daud dan juga Tirmizi. Maka kalau kita dah jadi pemimpin, kita mesti tunaikan amanah. Termasuklah kita yang memimpin masjid misalnya. Jangan sampai anak qaryah kita ada yang miskin, ada yang susah, sedangkan kita memiliki jumlah kewangan yang cukup untuk beri makan misalnya, ataupun dapur infak, ataupun gobok rezeki. Apa saja ikhtiar kita, jangan kita nanti dipertanggungjawabkan. Nanti sampai peringkat Allah tak sudi pun memandang kita. Itu yang kedua. Golongan yang ketiga, yang ni saya rangkumkanlah sekali sebab hadisnya satu. Golongan ketiga, keempat, kelima. Siapakah mereka? Pertama, golongan ketiga, orang tua yang berzina. Kalau muda berzina, munasabah lah. Tua berzina, ini luar pada jangkauan akal kita. Yang kedua, pemerintah yang suka berbohong atau suka berdusta. Yang ketiga, orang miskin tapi sombong. Tiga-tiga ni Tuhan tak sudi pandang.
Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Ada 3 golongan Allah tak sudi pandang pun mereka dan Allah tidak akan membersihkan mereka pada hari kiamat. Bersihkan dosa mereka, noda mereka, Allah tak sudi bersihkan. Qala Abu Muayyah wala yanzuru ilaihim. Dan dalam riwayat yang lain ditambah, Allah tidak sudi pun memandang mereka. Walahum azabun alim. Dan mereka disediakan azab yang pedih. Siapakah mereka? Syaikhun zanin. Orang tua tapi masih berzina. Wa malikun kazzabun. Pemimpin atau kerajaan yang berbohong kepada rakyatnya. Wa ailun mustakbirun. Orang fakir miskin tapi takbur. Kalau orang kaya sombong, munasabah. Tapi kalau miskin sombong, something wrong. Dalam miskin sombong pula tu. Orang Melayu panggil bodoh sombong. Dalam bodoh sombong pula lagi. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Tu yang ketiga, 4, 5. Yang keenam, orang yang Allah tak sudi pandang di hari kiamat, di surga nanti. Orang yang tak sudi menolong orang walaupun dengan seteguk air. Dia memang tak nak tolong orang. Kata Abi Hurairah, wa rajulun mana'a fadlal ma'i yaqulullah al-yaum amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadaka. Orang yang enggan memberi air minum kepada orang yang sedang dahaga, maka Allah akan berkata pada dia, pada hari ini aku akan halang engkau dari mendapat lebihan kurniaanku sebagaimana engkau menghalang orang daripada mendapat kurniaan yang bukan tangan kamu pun yang menciptakan air itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi kita kalau ada kelebihan rezeki, orang minta tolong, tolonglah. Tolonglah. Macam sekarang ni kan ada orang nak buat menu rahmah dan bagai-bagai lagi. Tuan-tuan yang berniaga, buatlah kalau nak buat. Tapi kalau tak nak buat, jangan halang orang nak buat. Kita menghalang orang nak buat. Awak tak nak buat tak apa, awak memang kedekut. Hidup nak cari untung sampai kiamat, tak apalah. Tak ada masalah. Tapi jangan halang orang lain yang nak buat. Dan yang buat jangan pula sombong dan begitulah seterusnya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, golongan yang Allah tak sudi pandang kepada dia, orang yang memberi bai'ah kepada seorang pemimpin kerana mengharap kebendaan. Memberi bai'ah ni bahasa kitab. Bahasa sekarang, pengundi. Marah pengundi. Pengundi yang memberi undi kerana mengharapkan kebendaan. Hadis daripada Abu Hurairah, salasatun la yukallimuhullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. 3 orang yang Allah tak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat dan Allah tak bersihkan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhum ibnis sabil. Pertama, orang yang mempunyai bekalan air yang banyak di satu kawasan padang pasir, tetapi dia enggan memberi ibnus sabil, orang musafir yang kehabisan bekalan minuman. Dia memang tak bagi orang mengambil air daripada tempat dia. Yang kedua, warajulun bay'ar rajulan bisil'atin ba'dal asri fahalafa lahu billah la akhadhaha bikaza wa kaza fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dzalika. Kedua, orang yang menawar untuk membeli barangan selepas asar, mereka bersumpah atas nama Allah bahawa dia akan membeli atau mengambil barang itu dengan harga tertentu. Janjinya itu dipercayai oleh penjual, padahal sebenarnya dia langsung tak berminat pun untuk membeli. Dia memberi harapan palsu kepada peniaga itu. Orang tu berialah menunggu. Lepas asar, ayalah. Dia dah berjanji nak main golf, ambil semua. Tak boleh ada customer datang lepas asar. Tunggulah sampai maghrib, tak datang. Rupanya menipu. Yang menipu yang macam ni, Tuhan tak pandang muka dia. Cakap je lah tak nak beli. Minta maaf, saya tak mampu nak beli ke, saya tak minat ke, duit tak ada ke. Tak apa, lepas asar kan saya datang. Simpan dulu ya, jangan bagi orang ni, jangan bagi orang. Kalau lepas asar saya datang. Rupanya menipu.
Esok tak dapat menengok wajah Tuhan. Tuan-tuan di kedai tulis besar-besar hadis ni. Takkan di kedai biar takut sikit nak menipu kita. Ya. Manusia ni kalau tak dididik, tak beri nasihat, melampau-lampau orang buat dosa ya. Menipu orang. Yang ketiga ni pengundi ni. Wa rajulun baya'a imaman la yubayyi'u illa lid-dunya fa in a'tahu minha wafa wa in lam yu'tihi minha lam yafi. Ketiga orang yang mengundi atau memilih melantik pemimpin kerana semata-mata nak mengharapkan kebendaan dunia. Kalau orang yang dipilihnya itu memberikan janji habuan, maka barulah dia menunaikan kewajipannya. Kalau dia tidak itu, dia akan engkar atau enggan untuk memilihnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ni pusat-pusat mengundi pun elok besar tulis hadis ni. Letakkan besar-besar di tong mengundi tu. Nak memberitahu awak kalau mengundi kerana ini, ni kan sensitif pula ya. Tapi sebenarnya salah. Ni hadis riwayat Bukhari Muslim. Masyarakat perlu dididik. Engkau jangan ni semua esok tak dapat menengok muka Allah. Bagi dia orang RM50, bagi kain batik ni. Ni contoh. Ni di Venezuela, bukan di tempat kita. Itu yang ketujuh. Yang ke-8 saya gabungkan hadisnya. 8, 9, 10. Iaitu nombor 8, orang dahaka mak ayah. Allah tak tengok muka dia. Yang ke-9, wanita yang belagak seperti lelaki. Ada istilah macam-macam lah, tomboy lah apa orang panggil. Yang ke-10, orang lelaki yang dayus. Suami dayuh. Tak boleh melihat Allah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, salasatun la yanzurullah azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Al-aqu liwalidayh wal mar'atu mutarajjilatu wad dayyus. Ada 3 golongan Allah tak sudi pun pandang muka mereka, mereka pun tak akan dapat melihat muka Allah. Pertama, penderhaka ibu bapa. Yang kedua, wanita yang meniru orang lelaki-lelaki. Yang ketiga, suami yang dayus. Suami yang membiarkan saja isterinya buatlah suka-suka hati. Ini pun kita tak elaborate banyak lah kerana sensitif ya. Hadis riwayat Ahmad dan juga An-Nasai. Yang ke-11, orang yang tak dipandang oleh Allah adalah pengamal budaya kaum Lut. Kaum Nabi Lut. Hadis daripada Abdullah bin Abbas, la yanzurullah ila rajulin atta rajulan aw imra'atan fid duburi. Allah tidak akan memandang orang yang dulunya atau dia hidupnya suka mendatangi lelaki. Ini kita guna ayat berlapis lah, ayat mendatangi lelaki. Sebab ramai budak-budak tak sesuai pula nak sebut. Mendatangi lelaki atau mendatangi isterinya fi duburi, dari arah duburnya, dari arah belakang. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Budak-budak tak faham jangan tanya lebih-lebih ya. Orang tua dia faham. Dia mendatangi dari arah belakang. Ini bukan datang bertandang ziarah hari raya tak. Dia tak payahlah budak-budak ramai ni saya tak boleh elaborate sangat. Kadang dia praktikal letih kita. Yang ke-12, golongan yang tak dapat memandang Allah adalah pengamal seks secara abnormal. Seks secara luar daripada tak tahu benda pesen. Kata Abu Hurairah, la'anallahu sab'atan min khalqihi min fawqi sab'i samawatihi wa raddada la'nata ala wahidin minhum thalatha wa la'ana kulla wahidin minhum la'natan takfihi. Allah laknat 7 golongan dari makhluknya dari atas 7 langitnya. Dan Allah mengulangi laknatnya bagi salah satu di antara mereka sampai 3 kali. Sedangkan yang lain dilaknat sekali saja. Antaranya kata Nabi, mal'unun man ata syai'an minal bahaim. Terlaknatlah orang yang menyetubuhi binatang. Itu 3 kali Tuhan laknat. Hak geng lain tu, hak LGBT, contoh kan marah pula geng LGBT kan. Itu laknat sekali je. Yang menyetubuhi binatang 3 kali Tuhan laknat. Ni hadis Tabrani. Kan ada pula NGO menyokong hubungan dengan haiwan pula. Susahlah kita nak berceramah. Semua ada penyokong belaka, tak boleh nak nasihat. Itu yang ke-12. Ni banyak tuan-tuan, ada 600 nak dengar satu-satu. Tak. Kita rengkas-rengkas lah tengok tuan-tuan pun lapar belaka lah. Yang ke-13, 14, 15. Kita gabungkan satu hadis saja. 13, Al-Mannan. Mannan ni orang yang memberi atau menolong orang tapi mengungkit. Dia menolong orang mengungkit.
Dia tolong buat masjid, dia ngungkit. Tak habis-habis ngungkit. Yang ke-14, orang suka menunjuk kekayaan dengan memakai pakaian yang menyebabkan dia berjalan dengan angkuh. Kalau dulu orang sombong ni kainnya panjang. Dia nak tunjuk dia kaya, ada inang pula dah. Ada pembantu lah. Sebut inang kan faham pula. Ada pembantu pegang kain dia daripada belakang. Dia nak tunjukkan dia, kita nak buat baju Melayu, beli kain. Di Jekyll pun mikir berapa meter. Dia sebab kaya, dia beli kain sepanjang-panjang kain. Sebab menunjuk dia banyak duit. Dan kain dia pula seret. Jadi dia tak nak kotor, ada pula dia punya pembantu dia yang mengangkat kain ramai-ramai. Macam style wedding sekarang. Itu style pada dulu lah tu. Dia nak tunjukkan, ini orang kaya, sedang berjalan, duit banyak, kain panjang. Kita kan ukur meter nak buat baju, dia tak bayar. Dia beli satu roll betul buat baju tu. Yang ke-15, penjual yang melariskan barangan dengan cara berbohong. Itu satu hadis. Kata Abu Zar, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim. 3 golongan Allah tak sudi pandang mereka dan takkan cakap dengan mereka. Walahum azabun alim, dan mereka dapat azab yang pedih. Faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa mirar, dan Nabi telah mengulang frasa ini 3 kali. Qala Abu Zar, khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah? Qala al-musbilu wal mannan wal munafiqun sil'atahu bil halfil kadhib. Maka Nabi menyebut golongan itu direngkaskan adalah mereka yang suka mengungkit ketika menolong orang, orang yang melariskan barangannya dengan sumpah palsu, dan orang yang melabuhkan pakaiannya untuk menunjukkan kaya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-16, ini isteri-isteri kena ambil perhatian. Allah tak sudi pandang kepada golongan ke-16, isteri yang tidak reti berterima kasih pada suami. Kata Abdullah bin Umar, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak sudi memandang muka wanita yang tidak berterima kasih kepada pemberian suaminya, padahal dia sendiri tidak boleh tidak memerlukan kepada suaminya itu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi terima kasih je lah pada dia, bukan suruh balas benda-benda pelik-pelik. Appreciate saja. Jangan keluar daripada mulut, saya kahwin dengan awak apa saya dapat. Jangan cakap begitu. Yang lemak kat perut ni datang dari mana? Awak kahwin dengan saya dulu kering je badan. Ni gemuk-gemuk ni mana datang? Tidak beras saya beli. Contoh lah. Contoh. Gemuk ni mana datang? Jadi terima kasih lah sikit saya menggemukkan awak. Itu contoh sajalah ya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi saya kira sekadar itulah apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada Isra wal Mi'raj, itu Nabi melihat Allah. Dan sudah pasti bagi kita umatnya pun diberi peluang untuk melihat Allah. Tapi bukan di dunia, di surga nanti. Namun malang ada pula golongan yang tak dapat pula melihat Allah, maka moga-moga kita tak termasuk dalam golongan itu. Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran dan perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini diberkati hendaknya oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa li syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami. Luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.